Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Saya muliakan dinda pengurusi majlis. Saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa Masjid Tanjung Kiri, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para guru, para asatizah, para alim ulama, para pimpinan masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada malam ini tanpa mengurangkan kedudukan dan ketinggian tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini saya diminta oleh pihak masjid dan Tuan Imam sendiri untuk bahas berkenaan dengan tajuk yang kewajipan bagi kita untuk kita mengerti dan mengenal tentang perkara tersebut, iaitu perbezaan di antara Nabi, perbezaan di antara Nabi, Rasul dan Wali, di mana yang difaham oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang kita pelajari dalam kitab-kitab yang dibahaskan oleh mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, utusan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul, dengan Nabi alaihi wassalatu wassalam, ini adalah merupakan rahmat yang Allah taala berikan kepada kita semua. Karena tanpa diutuskan para Rasul dan para Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, jalannya adalah melalui utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengetahui dengan perkara yang paling diperlukan oleh kita semua, apa yang diperlukan oleh makhluknya. Setelah Allah menjadikan alam ini, maka Allah lebih mengetahui dengan apa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh makhluknya. Walau sebenarnya Allah Ta'ala tidak wajib pun untuk menciptakan kita, dan tidak wajib pun untuk diletakkan dengan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala utuskan utusannya untuk mengenalkan kita dengan Allah. Maka Allah Ta'ala mengutuskan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, bermula dengan Sayyiduna Adam alaihi salam, sehinggalah yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai penutup para nabi, yang Nabi mengatakan dalam hadis, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di antara nabi yang ramai yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, ada peringkat yang dijadikan oleh Allah dengan kedudukan yang lain, yaitu sebagai Rasul. Cuma apa beza di antara Nabi dengan Rasul? Yang perlu untuk kita faham. Nabi maknanya dalam ta'rifan yang disebutkan oleh ulama adalah insanun hurrun balighun, seorang manusia. Yang pertama, syarat dia mesti manusia, tak boleh Nabi jin. Nabi tidak boleh jin, mesti manusia. Jadi kalau dalam hadis yang diceritakan berkenaan dengan utusan Allah yang namanya Yusuf, yang Allah Ta'ala utuskan kepada jin ketika permulaan jin berada di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, bila mana Allah Ta'ala memaklumkan dan menceritakan kepada malaikat bahawa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi Allah Ta'ala. Maka apa kata malaikat Allah Ta'ala? Ada ayat dia, Faisfikud dima, ada? Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima. Okay.
Bila Allah Ta'ala kata, aku nak jadikan khalifah di muka bumi Allah Ta'ala. Bila Allah sebutkan begitu, ada orang dia faham, kalau faham ayat ni dah jelas, dia kata sebenarnya Nabi Adam AS bukan sebab kesalahan dia diturunkan ke syurga, diturunkan ke dunia, kerana awal lagi Allah Ta'ala dah habak lah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, awal lagi Allah Ta'ala dah beritahu memang aku akan jadikan di bumi makhluk akan jadi khalifah Allah Ta'ala. Jadi itu jadi sebab saja untuk turun. Jadi jangan kata kalau Nabi Adam tak makan buah tu kita dalam syurga lah, Allah Ta'ala dah sebut dah memang nak buat turun pun. Tidak. Awal-awal lagi Allah Ta'ala sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di muka bumi ini makhluk Allah Ta'ala yang dilantik menjadi khalifah. Betul? Kemudian malaikat kata, taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa nak jadikan makhluk yang lain yang selain daripada kami yang bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada kamu ya Allah, dijadikan makhluk yang lain yang nanti akan bertumpah darah di kalangan mereka, berperang sesama mereka. Baik, daripada mana malaikat ambil perkataan wa tasfikud dima? Dari mana mereka ambil contohnya tasfikud dima? Macam mana dia tahu kata nanti kita akan berperang sesama kita? Karena mengambil contoh dengan jin. Karena itu kita dengan jin ditaklifkan dengan taklif yang sama. Itu kita dipanggil as-saqalain. Kelompok saqalain dalam bahasa Arab maksudnya yang diberatkan. Saqal maksudnya thiqal, maksudnya berat. Yang diberatkan dengan tanggungjawab, yang diberatkan dengan taklif, yang diberatkan dengan hukum hakam. Maka jin dengan manusia sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalam ayat tu jin didahulukan daripada manusia kerana jin jadi dulu, bukan kerana jin mulia. Kerana dalam ayat tadi hanya bercerita berkenaan dengan khalq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk ya'budun, ay ya'rifun, untuk mengenal dan juga beribadah kepada Allah. Nak beribadah kepada Allah macam mana? Kenal Allah. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam tafsir beliau bagi ayat illa liya'budun ay liya'rifun. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Jadi nak kenal Allah macam mana kalau tak diutus Nabi? Karena ada benda yang kita tak boleh fikir. Ada benda mungkin yang kita tak mungkin fikir. Dan kita terpaksa habiskan umur kita dengan sepanjang umur untuk sampai kepada tahap tersebut. Maka rahmat Allah Ta'ala utus Nabi. Bila utuskan Nabi alaihi wassalatu wassalam, maka Nabi yang akan menerangkan dan menjelaskan kepada kita benda yang kita tidak sampai dengan otak fikiran kita. Karena otak kita mahdud. Otak kita ni ada had dia, yang kita tak akan mampu fikir lebih daripada had tersebut. Melainkan dengan orang yang diberikan oleh Allah dengan pengetahuan yang luar biasa, yang tidak lain mereka ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistimewaan, kemuliaan, keagungan, kecerdikan yang luar biasa, akal yang luar biasanya tidak ada yang banding dengan mereka, dengan seluruh kesempurnaan dijadikan oleh Allah. Dan yang paling sempurna adalah Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sempurna pada akalnya, paling sempurna pada tubuh badannya, paling sempurna pada rupa parasnya, paling sempurna pada tadbirnya, dan paling sempurna pada segenap sudut adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila mana Allah Ta'ala jadikan jin sebagai makhluk yang pertama di muka bumi Allah Ta'ala, dan di antara makhluk tadi ada satu utusan kepada jin namanya Yusuf, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad As-Sawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Hasyiah Sawi ala Al-Jalalain, ceritakan ketika syarah tentang ayat tersebut. Maka diceritakan bahawa di kalangan jin ada seorang utusannya Allah. Adakah dia Rasul, adakah dia Nabi? Tidak, dia hanya utusan sahaja. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, karena Nabi tidak boleh di kalangan jin. Nabi mesti di kalangan manusia, karena manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Maksudnya ni yang terbaik, makhluk yang paling terbaik. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya Allah jadikan manusia dengan sebaik-baik ciptaan yang tidak ada bandingannya. Tamam? Jadi hatta jin pun kalau kita mengaji dalam kitab fiqh lebih suka dengan manusia pada sudut ibadahnya dan sebagainya.
Jin lebih suka semayang dengan orang daripada semayang dengan jin. Lepas tu kalau jadi tok imam, jin main semayang di belakang dia, jangan lari, sembang boleh lah. Dengan amin, belakang penuh, orang tak ada dalam masjid. Kalau tok imam kampung Tanjung Kiri, insya-Allah tak lari. Kalau kita pasal lompat ke tingkat, kalau ada tingkat ke depan, lompat ke tingkat. Seriau lah kita ni, benda tak nampak. Kenapa dia suka? Karena sempurnanya manusia, maka dia lebih dekat dan lebih suka dengan imamnya manusia dibandingkan dengan imamnya di kalangan jin. Dan alim di kalangan manusia lebih alim daripada alim di kalangan jin. Ma'ruf. Yang alim di kalangan manusia lebih alim daripada kalangan jin. Sebab tu jin sendiri mengaji dengan sebahagian ulama di kalangan manusia. Itu kalau kita tengok ada tok-tok guru yang mereka mengajar jin. Antaranya Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir, guru ataupun tok wan kepada Al-Imam Zainuddin Malaibari As-Saghir, pengarang Fathul Mu'in. Tok wan dia, pengarang Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya, yang saya baca setiap Jumaat di Pedu. Setiap Jumaat kuliah duha di pondok saya di di Kampung Pinang. Baca kitab tu. Kitab yang disyarahkan, yang dibahaskan berkenaan dengan tasawuf, yang dikarang oleh Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir. Di Mesir ada seorang ulama namanya Qadi Jin. Digelar Qadi Jin kerana dia qadi di kalangan manusia dan qadi juga di kalangan jin. Kalau nikah kahwin jin pun dia yang tolong nikah. Jadi jin pun akan berjumpa dengan dia, tolong nikahkan anak saya dengan anak seorang lagi. Bincang, ulama bincang bab tu. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, Syekhut Tariqatain, pun ditemui oleh jin untuk diminta tanya soalan berkenaan dengan tasawuf, berkenaan dengan akidah dan sebagainya. Maka keluar kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani, tulis kitab pula, keluar Kashfu Hijabir Ran an As'ilatil Jan. Kashfu Hijabir Ran an As'ilatil Jan, dijawab soalan-soalan jin. Daripada 80 soalan yang dihantar oleh jin kepada Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, dijawab oleh beliau dengan tuntas, keluar sebuah kitab. Dia ambil balik soalan-soalan tadi, disyarah balik dalam bentuk tulisan dan dikeluarkan kitab tersebut. Ada dia punya cetakan, dia ada Kashfu Hijabir Ran an As'ilatil Jan. Jadi cerita berkenaan dengan soalan-soalan jin yang ditanya kepada beliau. Yang jin tu datang dalam bentuk anjing, nak tanya soalan kepada beliau, dihalang oleh muridnya, tidak boleh masuk kerana anjing mana boleh masuk dalam masjid, dalam zawiyah, dalam tempat pengajian. Maka anjing tadi lari dan kemudian masuk melalui dinding, tembus ikut dinding, masuk main jumpa dengan imam. Maksud ni bukan anjing biasa lah ni. Ni anjing yang berupa saja, jin. Masuk main jumpa dengan imam, bawa soalan. Kata, saya tanya dekat ulama-ulama di kalangan jin, mereka tak boleh jawab. Dan mereka suruh tanya dekat kamu, Syekhul Islam Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Maka ni soalan saya bawa untuk kamu jawab. Maka ditengok soalan-soalan tersebut dan dijawab oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam sebuah kitab sebagai meraihkan kaum jin. Jadi ada benda yang kadang kita tak nak fikir. Jin contohnya kita tak pernah tengok. Lagi malaikat Allah Ta'ala kita tak pernah tengok. Syurga neraka kita tak boleh nak gambar. Kalau tak diutusnya para anbiya alaihimussalatu wassalam dan para rasul, maka macam mana kita nak tahu tentang perkara tadi? Atau ada kalau kita duduk dalam makmal nak bincang pasal syurga, sampai mati pun tak akan jumpa je. Cari, nak buat makmal, lepas tu duduk masukkan alat, macam mana nak cari syurga ni? Nak buka pintu nak masuk ke dalam syurga, tak jumpa je dah. Tak akan boleh sampai, melainkan dengan utusannya Allah yang mereka datang maklumkan kepada kita tentang perkara tersebut. Memang. Jadi sebab tu takrif pertama bagi Rasul Nabi apa dia? Insanun, manusia, tidak boleh jin. Kemudian hurrun, mesti merdeka. Nabi mesti merdeka, tidak boleh hamba. Baik macam mana pula dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam? Bukankah Nabi Yusuf hamba kepada Al-Aziz, Raja Mesir pada ketika tersebut? Yang merupakan suami kepada Sayyidatina Zaliqah. Macam mana? Bukankah Nabi Yusuf jadi hamba? Tak, Nabi Yusuf dijadikan hamba, bukan dilahirkan hamba. Dia dijadikan hamba. Beza dijadikan hamba dengan lahir sebagai hamba. Itu beza. Karena tu Sayyidina Luqman Al-Hakim
radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam, khilaf di kalangan ulama, adakah beliau nabi ataupun beliau bagaimana, ataupun wali dan sebagainya. Maka kata para ulama, beliau adalah wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala, laisa minal anbiya. Kenapa? Karena beliau minar raqiq, dia hamba. Karena disebabkan dia hamba, maka dia tidak mendapatkan ta'rif sebagai rasul tadi, dan juga nabi. Nah, nabi tidak jadi nabi. Tentu Sayyidina Luqman al-Hakim dikatakan belajar dengan 80 orang guru di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Katanya gurunya ada 80 orang. Ada kata 1000 orang nabi. Dan sebahagian pandangan kata ada 1000 orang guru yang kesemuanya nabi menjadi guru kepada Sayyidina Luqman al-Hakim. Kita kalau tok guru kita ada 10 orang saja mufti semuanya. Mufti Nigeria tok guru kita, mufti Mesir tok guru kita, mufti mana lagi? Tolonglah sebut. Mufti Jordan tok guru kita. Mufti Malaysia, ada mufti Malaysia. Mufti kalau kat Malaysia ni pun cukup dah. Kalau ada 14 mufti, 14 tok guru kita, mengajak kitab semua kat kita. Macam mana kita? Agaklah dia akan rasa tu, anak murid kepada 14 mufti, anak murid kepada 14 mufti di dalam dunia. Nah, dalam 14 negara dalam dunia ni, 14 mufti semua tok guru dia. Tok guru kan duk pi jumpa aja, dak ni tok guru betul. Nah, mengaji betul-betul dengan setiap orang. Betul. Macam mana keadaan dia waktu tu? Bangga lah. Ini 1000 nabi tok guru dia. Macam mana? 1000 nabi. Sebagian kata ada 80 orang, kata sebagian ulama ada lagi kata 1000 orang nabi adalah guru kepada Sayyidina Luqmanul Hakim alaihi salam. Yang ajaibnya, Allah Ta'ala mengenalkan kita dengan Sayyidina Luqman al-Hakim, tidak mengenalkan kita dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang menjadi guru kepada beliau. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada benda yang kami cerita kepada kamu wahai Muhammad, dan ada yang kami tidak ceritakan kepada kamu tentang para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kalau para nabi ramai, ada 124,000 orang nabi dalam riwayat hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Ibnu Hibban radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa nabi bilangannya adalah 124,000 orang, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Taftazani dalam syarah beliau bagi kitab Aqidah Nasafiyah. Ada 124,000. Satu lagi riwayat 214,000, 224,000. Nah, ada riwayat kata ni, tapi riwayat tadi tidak terlalu kuat berbanding dengan riwayat yang kata 124,000. Nampak? Baik, patah balik kepada tajuk satu-satu. Tu nampak dah pergi kejauh dah. Nabi maksud daripada insan, manusia, hur, mesti merdeka, tidak boleh yang hamba. Ingat itu, tak boleh hamba. Jadi Nabi Yusuf macam mana? Nabi Yusuf dijadikan hamba, maka dia rasul, dia nabi. Dia nabi dan dia tidak jadi masalah. Kenapa? Karena dia dijadikan hamba, bukan hamba sejak daripada lahir. Lagi kemudian apa dia? Baligh, mesti baligh, cukup umur. Tak boleh nabi tidak cukup umur. Kemudian diwahyukan dia dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwahyukan oleh Allah dengan wahyu, maksudnya diturunkan wahyu kepadanya, dan dikuatkan dia dengan mukjizat untuk membenarkan kerasulan dan kenabiannya. Dan kalau nabi, dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Berbeza dengan rasul, diwajibkan kepada rasul untuk menyampaikan kepada kaumnya. Tamam? Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan kepada baginda Nabi untuk menyampaikan kepada seluruh umat, termasuk nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi terdahulu semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi alamir ruhaniyat, pada alam rohani. Dan ketika di alam jismani, Nabi keluar pada alamnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Itu dalam Quran ada sebut berkenaan dengan ayat, kalaulah Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala
Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Macam mana ayat ni? Faham? Cari tak? Ustaz Siraj dan Sabriani. Ayat yang Imam Subki rahimahullah ada syarah khusus berkenaan dengan ayat tersebut. Idh ba'atha fihim rasulan. Itu cuba tengok ayat tu. Lepas tu bagi kat saya. Saya tak hafal Quran. Jadi anak murid ada yang hafal Quran, tanya kat mereka. Itu penting ada orang hafal Quran. Baik. Jadi faham tak beza Nabi dengan Rasul? Nabi dengan Rasul beza dia sikit saja. Beza dia sikit saja. Sikit tak mana? Pada diwajibkan menyampaikan, yang satu tidak diwajibkan menyampaikan. Ada. Tadi. Ustaz pegang. Oh, tak, bukan dia. Ini ayat lain. Betul ayat ni Ustaz baca silap tadi. Laqad manallahu 'alal mu'minin ni idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Yang ni cerita balik. Ustaz nak cerita dia ayat lain. Silap. Ayat ni dibahas oleh Al-Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu dalam sebuah kitab. Kitab dia tebal lebih kurang dekat 200 muka surat. Dia syarah ayat ni saja setiap satu minggu sekali. Kalau tak silap saya di Darul Hadis Ashrafiyah di Syria. Satu ketika dulu siapa-siapa yang jadi mudir di madrasah Darul Hadis Ashrafiyah, maka dia kena jalankan satu majlis tafsir. Dan untuk pilih apa-apa tafsir yang dia akan tafsirkan ayat Quran, maka dia buat tafsir ayat tu saja. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi ila akhiril ayah. Ditafsirkan ayat tersebut setiap minggu selama setahun, tak habis-habis. Ayat tu saja tafsir setahun. Setiap minggu. Sampai ada dalam majlis yang hadir juga dalam majlis beliau adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sahib Fathul Bari. Sahib Fathul Bari pun hadir dalam majlis beliau. Kerana hadir mendengar perbahasan yang dibahaskan oleh Al-Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan salah seorang daripada mudir Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Alim orang dulu ni macam tu. Tu dengan imla, dengan ingatan, tak ada kitab kat depan. Dibaca begitu ya. Tafsir begitu dengan tafsir yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada beliau. Saya baca lah ada berapa ratus majlis dalam kitab Laqad manallahu 'alal mu'minin tadi. Ada kitab di rumah. Baik. Kemudian patah balik pada Rasul dengan Nabi. Apa beza dia tadi? Beza dia sikit saja. Hadis semua sama. Nabi Rasul mesti manusia. Nabi Rasul mesti merdeka. Nabi Rasul mesti baligh. Nabi dan Rasul mesti diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala. Nabi dan Rasul mesti diberikan mukjizat. Beza satu je. Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan, manakala Rasul diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Itu je beza dia. Dua tu. Faham? Jadi kalau faham yang tu, habislah majlis kita malam ni. Tak ada satu lagi, tak ada wali, tak serang ni. Jadi Nabi dengan Rasul, dia punya nisbah dia apa dia? Kalau dalam mantik, kalau kita mengaji, dipanggil umum wa khusus mutlak. Dia panggil umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak ni kalau kita nak faham mudah, dia bentuk macam kita mengaji matematik. Dia ada bulatan, kita buat bulat, dan dia ada bulat tengah hak kecil. Kemudian dia garis bulat hak tengah. Faham? Pakcik pernah tengok hak tu dalam matematik. Kalau kata kami mengaji matematik kat sekolah lalu ni, cikgu mati sampai bab tu. Dia panggil set. S-E-T, set. Ini mengaji matematik ni, dia kata dia dalam bulatan, kemudian duduk di tengah-tengah, dia ada bulatan tengah, garis. Yang ni dipanggil set, dia panggil. Set ni apa dia? Nak bagi faham kita umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak macam mana? Nisbah di antara Nabi dengan Rasul. Kullu rasulin nabi walaysa kullu nabiyyin rasul. Faham?
Setiap Rasul adalah Nabi, tapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Kan senang kan faham kan? Semua Rasul mesti Nabi, tapi bukan semua Nabi Rasul. Karena Nabi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umat. Kalau Rasul, mesti takkan boleh jadi Rasul kalau dia bukan Nabi. Mesti dia Nabi dulu baru dia jadi Rasul, ataupun dia sekali. Dan kalau Nabi sahaja, tidak semestinya dia Rasul. Lihat tak? Jadi kalau dalam bulatan tadi, hadut tengah bulat tu apa dia? Rasul. Karena setiap Nabi hadut tengah ni adalah Rasul. Nampak? Tapi bukan semua Rasul adalah Nabi. Hak tengah. Minta maaf. Bukan semua Nabi adalah Rasul. Maka dia terasing. Cuma dia ada mushtarak, ada qadril mushtarak. Maksudnya qadar perkumpulan di antara kedua kelompok Nabi dengan Rasul ni pada apa? Pada persamaan mereka dengan diutuskan oleh Allah sebagai manusia, dan juga merdeka, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diutuskan dengan wahyu baligh. Cuma satu saja beza, tidak diwajibkan menyampaikan. Itu Nabi. Lepas tu kalau kita faham yang ini, yang set yang saya sebut tadi ni, kita akan faham terus dengan orang yang mengaku jadi Nabi pada akhir zaman. Tahu dah pening. Tapi dia tak mengaku jadi Nabi. Kalau tuan-tuan perasan balik, dia mengaku dia Rasul. Dia tak mengaku Nabi. Kalau dia mengaku Nabi, dia lebih pening dan bodoh lagi daripada yang mengaku jadi Rasul. Hak mengaku jadi Rasul ni, kawan-kawan dia kata, kita kata nampak macam cerdik, tapi sebenarnya bodoh juga. Kalau perasan balik, Kahar, dia mengaku dia Rasul, Rasul umat Melayu. Dia tak kata dia Nabi umat Melayu. Dia kata saya Rasul umat Melayu. Qadiani, dia mengaku dia Rasul. Ghulam Qadiani mengaku dia Rasul. Siapa dia lagi? Rasul. Ramai lah mengaku jadi Rasul ni. Dia tak mengaku jadi Nabi. Tapi kalau tuan-tuan jumpa ada seorang tiba-tiba mengaku jadi Nabi, kata saya Nabi kepada umat Melayu, tahu dah kata ni memang gila. Dia ni lebih gila daripada hak Kahar. Kahar kawan-kawan cerdik juga sikit, walaupun tak orang nak cerdik juga. Kalau kita kata dia Nabi, maksudnya seolah macam dia tak jumpa lah hadis la Nabi ya ba'di, tidak ada Nabi selepasku. Tapi Kahar ni pandai. Puak-puak mengaku Nabi akhir zaman ni, Nabi dia kata mungkin mengaku kata Nabi kepada umat Melayu apa semua ni, mereka ni baca hadis tu, mereka kata Nabi kata tidak ada Nabi setelah aku. Nabi tak nafi pun Rasul. Nabi nafi Nabi je, Rasul Nabi tak nafi. Maka kita pun, dia pun kata saya Rasul, saya bukan Nabi, tapi saya Rasul. Kalau tentang faham yang saya syarah tadi ni, tuan-tuan akan tahu kata dia ni bodoh. Hak tu ya. Mana boleh Nabi bodoh? Nabi awal-awal sifat Nabi mesti fatarah, cerdik. Tiba-tiba dah awal dah bodoh dah. Kok mana ni? Kurang-kurang bagilah cerdik sikit. Kalau nak jadi Nabi, akal mesti yang paling wafir. Maksud yang paling luar biasa. Ni akal pun budak-budak dengar kalau mengaji tauhid pun dah jam dah, kata ni apa benda ni. Kalau dia mengaku dia Rasul, kita nak jawab macam mana? Saya Rasul, saya bukan Nabi. Kita nak jawab macam mana? Jawab dengan set tadi. Jawab dengan bulatan tadi. Buh tengah. Rasul di tengah. Setiap Rasul mesti Nabi. Yang Nabi nafi Rasul, yang Nabi nafi apa dia? Nabi nafi yang am. Ni, umum. Nabi nafi apa dia? La nabiyya ba'di. Maknanya apa dia? Hak tengah, hak tengah-tengah tu lebih aula dinafikan. Bila Nabi kata tidak ada Nabi setelah aku, secara jelas Nabi nak maklumkan kata apa? Dah kalau Nabi pun tak ada, Rasul lebih utama tak ada. Kenapa? Karena setiap Rasul mesti Nabi. Faham tak ni? Faham itu habis dah malam ni. InsyaAllah boleh jawab dah kalau waktu aku jadi Nabi. Takat ni, orang Melayu ni paling senang sekali. Sebab apa kata Kiai Zainuddin MZ? Dia kata apa? Melayu ini dia kata Indonesia, Malaysia ini pasarnya bagus. Pasarnya bagus. Jual apa pun laku. Tak bilah. Kalau tuan-tuan tak percaya tengok, mereka jual dalam Shopee lah ni. Jintan manis pun jual. Tu pun laku. Ada juga orang beli. Punya kedai depan rumah dia pun ada. Dia tempah juga dalam Shopee. Seorang hantar ke depan rumah dia. Nak abang kata apa? Pasarnya bagus. Jual koci pun boleh lah. Jual koci.
Hak kita boleh pergi beli kat 7-Eleven semua tu. Tak, dia jual dalam tu. Hak tu pun laku juga. Cuma dia buat branding baru je. Nah, koci ni buh dalam bag dia buat daripada retah, dia buh dalam plastik. Laku. Jual apa saja laku. Kenapa? Kerana orang Melayu ni pasarnya bagus. Sebab tu jarang kita dengar di negara Arab mengaku jadi Nabi. Tapi di negara Melayu ni banyak mengaku jadi Nabi. Betul tak? Nabi cukup ramai. Nah, bukan Nabi, Rasul. Rasul Kahar, Rasul ni. Lagi sekarang mengaku Tuhan terus, itu lagi hebat. Ayah Hafid, nah, mengaku Tuhan. Hak ni kira paling gabar lah orang panggil. Paling tinggi dia punya tahap. Kita tak nak kata apa lah. Fir'aun pun kalah bawah sikit. Hak ni kira hebat orang Melayu kita. Ajaib. Baik, patah balik pada tajuk kita. Jadi kalau faham yang tu, maka kita akan boleh beza antara Nabi dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nampak? Kemudian para anbiya alaihi wassalatu wassalam disebutkan oleh al-Imam Nasafi radhiyallahu taala anhu, wa fi irsalir rusul hikmah. Dan di antara utusan Allah ni dengan para rasul ni ada hikmah yang balighah, hikmah yang luar biasa yang Allah taala utuskan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Karena adanya maslahah dan adanya akibatun hamidah, dan itu penghujung yang baik kepada umat, maka Allah Ta'ala utuskan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak biarkan kita macam tu saja? Boleh. Tapi tak. Min rahmatillahi Ta'ala alaina, di antara rahmat Allah Ta'ala kepada kita sebagai hambanya, Allah Ta'ala mengutuskan hamba-hambanya di kalangan jenisnya sendiri, iaitu manusia, untuk membimbing mereka mengenal dengan siapa penciptanya, dan mengenalkan mereka dengan siapa yang telah menjadikan dan mengadakan mereka di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini hikmah balighah Allah Taala jadikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasihnya kepada kita dengan tahapnya begitu. Dan kalau kata kita ingkar sekalipun, Allah Taala tidak akan batalkan rezeki kita. Diteruskan seperti biasa. Sebelum ditarik nyawa saja. Tarik nyawa, tamatlah rezeki kita. Habislah kita punya tulisan ataupun catatan berkenaan dengan rezeki kita akan tamat pada ketika tersebut. Nampak? Lepas tu kata Imam lagi, dia kata apa? Wa qad arsalallahu ta'ala rusulan minal bashari ilal bashar mubashshirina wa munzirina wa mubayyinina lin-nasi ma yahtajuna ilaihi min umuri dunya wad din. Dan Allah mengutuskan para rasul alaihi wassalatu wassalam kepada manusia, daripada manusia kepada manusia. Lepas tu Nabi tidak diutuskan di kalangan malaikat, karena jenis berbeza. Kalau diutuskan di kalangan malaikat, kita nak tiru macam mana? Malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak berkahwin, malaikat tidak melakukan apa yang kita lakukan. Nanti akan jadi bertembung. Macam mana saya nak tiru? Kamu tak buat macam kami buat. Maka Allah Ta'ala utuskan para Nabi di kalangan bashar untuk menjadikan tauladan dan petunjuk kepada kita semua. Ini hikmah balighah, untuk bagi berita gembira kepada kita, untuk bagi berita yang bahaya kepada kita, jangan kita dekat, dan menerangkan kepada kita apa yang diperlukan oleh kita di dunia dan di akhirat. Sebab tu kata para ulama, setiap ilmu yang ada di dalam muka bumi Allah Ta'ala ini, semuanya telah diberikan oleh Allah kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian mereka mengajarkan kepada kita. Ilmu kayu diajarkan oleh Allah kepada sebahagian Nabi, antaranya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Diajarkan ilmu pertukangan tadi kepada umat, turun sampai kepada kita. Jadi tukang ni kalau tanya balik sanad dia pada mana mengaji tukang ni? Macam mana dia boleh buat rumah? Dia boleh tahu macam mana ni segi ni elok betul dan sebagainya lah. Kalau tukang hak baru pula, dia ada footing, ada piling. Saya pun baru tahu 3 hari ni je. Bila kawan Ustaz Saleh. Belum ni tak tahu dah tanpa piling, tak tahu dah tanpa footing, tak tahu dah tanpa beam. Yang duk tahu masuk dalam rumah duk tak tahu apa. Lepas dah buat pondok ni barulah nampak sikit. Oh, rupanya ni orang panggil piling, yang ni rupanya orang panggil footing. Boleh? Baru tahu. Baik, daripada mana ambil ilmu ni semua? Ilmu ni tadi semuanya daripada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Semua daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam.
Lepas tu kalau tuan-tuan tengok pertukangan Nabi Allah Nuh AS luar biasa, tak akan mampu untuk ditiru sampai zaman sekarang. Tukang mana orang takkan boleh buat kapal macam dia buat, dan dia buat seorang-seorang, bukan jemput ramai-ramai, seorang-seorang dia untuk bawa semua, maksudnya makhluk berjenis-jenis dengan berpasang-pasang, dibawa, diletakkan dalam sangkap masing-masing. Nak kena buat sangkap lagi, nak kena bahagi pula section mana ni bahagian binatang, yang ni untuk letak simpanan makanan, ini tempat untuk ibadah, ini tempat untuk sekian, ini tempat. Macam mana nak buat? Kemudian dalam keadaan air turun daripada atas dan bawah, nampak tak? Yang tidak ada pada waktu tersebut tempat untuk nak berteduh. Macam mana nak buat bentuk dia, nak bagi tidak akan bercanggah dengan ombak pada waktu tersebut, nanti akan terpecah kapal. Semua tu perlu kepada ilmu apa tu? Ilmu fizik nak kena ada. Nah, lepas tu kata para nabi ini manusia yang paling bijak, yang tidak ada misal. Nah, lagi ilmu apa lagi? Ilmu penternakan. Para anbiya alaihi salatu wassalam semuanya penternak kambing. Tidak ada seorang nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan semua mereka adalah menternak kambing. Karena diutuskan mereka untuk umat, maka diajarkan kepada mereka dulu bagaimana untuk sabar ketika mana mendidik dan juga menjaga kambing. Karena kambing binatang paling manja dalam dunia. Binatang ternak yang paling manja kambing. Beza dengan kuda, beza dengan lembu. Lembu boleh tak pergi tu kan. Kambing tak boleh. Belah kambing 3 ekor boleh kan. Tu pun lepas mata. masuk kebun orang habis kan. Bubuh anak-anak apa ni? Anak-anak pokok orang, pucuk-pucuk dihentam semua. Dah tuan dia tinggal, biar gitu je. Tapi kalau hak belau betul-betul, hak jaga, bawa pergi ke padang ragut, kemudian bawa balik pula. Zaman lah ni jenis bagi makan dekat kandang je kan. Bagi dengan dia punya makanan dia. Nak kena buat dia punya sangkap, nak kena buat dia punya rumah kambing tu, nak kena tinggi. Kalau duduk bawah lagi dia demam. Wih, teruk kambing ni. Tapi makan, kita makan ya kambing. Kita tengok orang jaga kambing teruk. Bagaimana ilmu datang semua ni? Ilmu berkenaan dengan haiwan, ilmu berkenaan dengan binatang ni, macam mana kegunaan dia, bagaimana sekian-sekian dan sebagainya. Ini semua diutus oleh Allah Ta'ala melalui para anbiya alaihi salatu wassalam. Ilmu pertanian, ilmu pertukangan, ilmu berkenaan dengan jahitan, ilmu berkenaan dengan apa lagi, perubatan, apa lagi, kehidupan manusia yang ada dalam muka bumi. Semuanya diturunkan oleh Allah melalui para nabi alaihi salatu wassalam. Sebab tu tidak ada satu pun melainkan semuanya diberikan oleh Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, anbiya alaihi salatu wassalam. Dan Nabi kita Muhammad semua ada. Sebab tu Nabi mengatakan dalam hadis, aku diberikan oleh Allah Ta'ala kunuzun, apa ni, mafatihi qazainil ardi, kata Nabi. Aku diberikan oleh Allah dengan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Apa makna dia? Dalam hadis kita baca, kata Al-Imam Sayyidi Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala, mufti Makkah pada satu ketika dulu, dalam kitab beliau dia kata dimaksudkan dengan diberikan kepada Nabi dengan kunci-kunci perbendaharaan dunia adalah diberikan seluruh ilmu yang ada dalam muka bumi Allah Ta'ala. Apa ilmu? Semua ada pada Nabi. Semua ada pada Nabi. Kita kata handset kita lah ni boleh tengok semua. Nabi tengok semua daripada awal alam sampai ke akhir alam. Diperlihatkan pada Nabi dengan semua perkara tadi. Seperti arkitek tunjukkan dengan plan yang dia akan buat dalam satu bangunan, ditunjukkan daripada peringkat mula, dan kita boleh gambar dah apa yang akan jadi selepas ni. Begitulah yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi SAW dengan ilmu tadi. Yang kita nampak ni handset ni saja, kita kata boleh tahu dah benda-benda yang apa ni, orang panggil apa, yang duduk di negara luar pun kita boleh tahu pada waktu tersebut. Sekarang dalam masa 1 detik, 2 detik saja kita dah tahu dah berita yang ada di US. Semua Nabi dah bagi tahu. Nabi pernah sebut dalam hadis, akan berlaku pada satu zaman nanti, yataqarabuz zaman, zaman akan makin dekat. Apa maksud yataqarabuz zaman? Ulama kata ni zaman ni makin, kita pun duk rasa ni dah. Tengok-tengok seminggu dah. Dia nak sebulan dah. Kita dah rasa macam tu kan. Tapi ada satu lagi yang kata Al-Imam Abdul Hayy Kittani rahimahullah dalam kitab beliau berkenaan dengan asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat, juga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Ghumari rahimahullah dalam kitabnya berkenaan dengan benda-benda yang telah disebut oleh Nabi SAW yang berlaku pada waktu sekarang. Antaranya apa dia?
kenderaan yang kita ada sekarang. Zaman dulu kalau nak pergi ke negeri yang lebih kurang 80 km, sebab tu zaman dulu dikira dengan 3 hari perjalanan, 2 marhalah. Satu marhalah 41 km, 2 marhalah 82 km. Jadi 82 km 2 marhalah dalam kitab fiqh kalau kita mengaji dikira dengan hari, maksudnya 3 hari perjalanan termasuk dengan waktu rehat bagi binatang. So, kalau naik kuda, binatang kuda tu akan berehat sekejap, lepas tu jalan balik, berhenti rehat, buat kemah, makan sat, jalan balik. Jalanan 3 hari 3 malam. Lebih kurang baru akan sampai ke jarak 82 km. Zaman dulu. Zaman lah 82 km daripada Sungai Dua mai ke Al-Ustaz Utara. Tahu tidak? Hak tu yang saya ingat pun, tengok dia punya tulis 82 km tu ya. Nah, tol Sungai Dua tu sampai ke Al-Ustaz Utara 82 km. 82 km tu kalau kawan tu tekan 160, setengah jam sampai. Betul tak? 160 tu kalau Innova lah, sebab dia kira dengan kilometer km per hour. Tapi kalau pakai miles per hour, naik Mercedes Benz, dia akan sampai lagi cepat daripada tu lagi. Kalau naik Porsche, lagi laju, 20 second sampai dah dalam bendang sebelah tu. Sebelah apa ni highway tu, dia tak ada sampai kat situ corner, masuk dalam bendang tu lah, 20 second lah, insyaAllah. 30 minit kalau 160 dia tekan. Kalau tekan 120 km, lebih kurang dekat 45 minit dia akan sampai dekat Al-Ustaz Utara. 45 minit. Dulu 3 hari 3 malam. Maknanya apa dia? Ya taqarrabuz zaman. Kiamat dah hampir. Kita duk kira kiamat tunggu Dajjal. Kita duk naik kereta tiap hari tu pun sama tu. Tu tanda-tanda juga. Telefon zaman lah sampai kepada negara luar sekejap saja, dalam beberapa detik. Zaman dulu nak kena hantar telegram, surat kalau hantar kena burung lagi sekan. Tu pun tulis surat tak boleh banyak-banyak, nama pun burung. Burung pula bukan semua burung boleh bawa surat. Burung pati je lah kali buh surat sikit tu lah. Nak sentak surat pun tu pun tentera. Kena latih burung tu dulu apa semua, tulis surat sikit je, jumpa bagi point dia. Kawan tu kalau buka tak faham pakai jam tu. Nak kena bubuh, nak kena balut elok, bubuh dekat kaki dia terbang. Dia kalau kena tembak pula, kena panah, jam pula tak sampai surat tu. Zaman lah WhatsApp hantar tak sampai beberapa saat, 0.00 sampai terus kat sana. Sebab tu jangan tersilap hantar. Tersilap hantar benda pelik-pelik, tak kacau kita. Sampai terus. Ya taqarrabuz zaman. Zaman dah semakin hampir. Semua ni siapa yang maklum? Nabi SAW. Kalau kita baca balik dalam hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman yang pernah disebut dalam hadis Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi pernah naik ke atas mimbar berkhutbah daripada subuh sampai ke zuhur dan turun solat zuhur. Kemudian Nabi naik semula daripada atas mimbar tadi berkhutbah daripada zuhur sampai kepada asar, turun solat asar. Kemudian Nabi naik pula khutbah pula daripada asar sampai maghrib, dan Nabi turun pula, dan Nabi naik pula khutbah lagi daripada maghrib sampai isyak, dan Nabi turun. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafidha man hafidha, siapa yang hafal dia hafal, wa nasiya man nasiya, dan siapa yang lupa dia lupa. Dan tu ditulis balik, diceritakan oleh Nabi daripada awal zaman sampai akhir zaman. Semua benda diceritakan oleh Nabi dengan khutbah tersebut dan ditulis oleh para ulama balik. Hadis-hadis dikumpulkan balik, antaranya Al-Imam Ahmad Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu tentang cerita-cerita tersebut. Baik. Ni tak habis lagi ni. Wali tak masuk lagi bunyi dah. Kita sampai pukul berapa tu Ustaz? Terpulang kat saya sampai pagi esok macam tu. Insya-Allah. Dan saya pun reti. Saya pun lapar ni. Pun tengah duduk diet ni. Baik, patah balik kepada tajuk kita. Jadi Nabi-Nabi diutuskan dengan semua ilmu. Apa saja ilmu ada pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Boleh? Baik. Kemudian para Nabi alaihi wassalatu wassalam diberikan oleh Allah dengan mukjizat. Apa dia mukjizat?
Ni kena faham mukjizat bulat malam ni. Ni tak masuk wali lagi ni tuan ni. Dua ni saja ni, dua ni. Baru Nabi dengan Rasul. Dan baru masuk mukjizat. Mukjizat maksudnya amrun khariqun lil 'adah. Amrun khariqun lil 'adati. Kalau dalam ni dia ada tambahan. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Tahir Al-Hamidi rahimahullahu taala, yang beliau syarahkan kitab guru beliau, Mawridur Rahmani, dikarang kitab Kashfur Rabbani an Mawridur Rahmani, syair berkaitan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tauhid dan tasawuf, dan juga hukum hakam sikit. Dan ini disebut mukjizat ni dia amrun qariqun lil 'adati, perkara mencari adat, fi ghairi zamani qarqil awaid, pada bukan zaman berlakunya perkara mencari adat. Jadi perkara mencari adat tadi berlaku pada zaman yang bukan berlakunya perkara mencari adat. Saya kita tengok maqrunun bitahaddi, dan beserta dengan cabaran. Salimun minal mu'aradah, dan juga selamat daripada berlaku pertentangan. Muwafiqun li da'war rasul, dan juga muwafaqah dengan dakwaan dia sebagai rasul. Ghairu mukadzibin lahu, dan dia tidak bercanggah dan juga menafikan tentang dakwaan rasulnya tadi. Ni kalau tuan-tuan ingat ta'rif mukjizat ni, selesai masalah. Amrun qariqun lil 'adati fi ghairi zamanil qariqi atau zamanil qariqi al-awaidi, maqrunun bitahaddi, salimun minal mu'aradati, muwafiqun li da'war rasuli, ghairu mukadzibin lahu. Satu-satu kita tengok apa dia maksud amrun qariqun lil 'adah, perkara mencari adat. Kalau diterjemahkan amrun qariqun lil 'adah sahaja tak kena. Sebab tu ta'rif ulama akan letakkan dengan ta'rif jami' mani'. Maksudnya mengumpulkan semua yang berkait dengannya dan akan menghalang yang tidak berkait dengannya masuk dalam ta'rif tersebut. Sebab tu kalau kita ta'rifkan al-insan, manusia ni apa dia? Hayawanun natiqun. Kena ada dia punya mahmul, mawdu' dengan mahmul dia. Insan hayawanun natiq. Betul? Insan ni adalah hayawan. Hayawan ni apa dia? Bukan haiwan. Dia terjemah hayawan ni haiwan. Memang teruk lah. Hayawan ni maksudnya zul hayah. Allazi yataharraku bil iradah, yang punya kehidupan, yang bergerak dengan iradah, yang bergerak dengan kehendaknya. Itu maksud hayawan. Bukan hayawan ni maksudnya manusia ni haiwan. Saya dia kata, apa ulama-ulama mantik ni? Apa orang jadi haiwan pula dah? Kan haiwan dengan tu maksud dia. Haiwan dengan maksud apa dia? Zul hayah allazi yataharraku bil iradah, yang bergerak dengan kehendak. Maksudnya yang punya kehidupan, yang ada nyawa, yang bergerak dengan iradahnya. Kemudian apa dia? Setakat tu sajakah al-insan hayawan saja? Kalau al-insan hayawan saja, maka nanti kita akan jadi kera pun insan juga. Beruk pun kera, beruk pun kera juga. Beruk pun insan juga. Kerbau pun insan juga. Kuda pun insan juga, gajah pun insan juga, khinzir pun insan juga, kalbun, anjing pun insan juga. Macam tu sebab apa? Sebab insan hayawan. Tak boleh. Tak boleh kenapa? Kerana tak selesai lagi ta'rif. Dia kena masuk satu lagi, dia punya qaid untuk nak bagi tak masuk semua benda. Sebab tu bila sebut jami', dia jami'. Kemudian mani'. Mani' dia apa dia? Natiq. Apa dia natiq? Kalau kita mengaji mantik, natik maksud dia apa dia? Yang berfikir, bukan bercakap, yang berfikir. Maksudnya manusia adalah hayawan yang berfikir. Hayawan kita dah syarah tadi apa dia makna dia? Yang bergerak dan mempunyai nyawa. Zul hayah, yang ada kehidupan dan bergerak dengan kehendaknya dan berfikir. Maka bila sebut berfikir, terkeluarlah burung kakak tua, terkeluarlah kuda, singa, rimau, semua segala jenis binatang yang ada. Kenapa? Karena mereka bukan natik. Karena kuda hayawanun sahil, haiwan yang bunyi dengan bunyi dia tu lah bunyi kuda.
Kalau lembu pula, haiwan yang berbunyi dengan bunyi lembu tu, dia beza dengan bunyi. Beza dengan manusia. Manusia ni ada akal, natiq. Jadi itu panggil jami' dengan mani' kalau kita mengaji dalam mantiq. Sekarang ni dalam ta'rif, mukjizat diletakkan amrun qariqun lil adah, perkara mencari adat. Cukupkah yang tu? Tak cukup. Kerana ada banyak perkara mencari adat. Yang kalau sebut yang tu saja, tu kita kata mukjizat ini adalah perkara mencari adat. Apa dia adat? Adat ni perkara yang mana berulang-ulang berlaku, maka jadi adat. Perkara yang berulang-ulang. Contohnya apa dia? Pokoknya buah ni kita duk tengok setakat daripada dulu kecil sampai lah memang keluar pokok nyok. Keluar pokok nyok dah, keluar buah nyok. Setakat kita duk tengok je lah. Tak pernah lagi lah pokok nyok tiba-tiba keluar es krim. Ada? Kita tengok keluar es krim Cornetto. Pokok kampung Tanjung Kiri ni. Kata ada pokok nyok kat rumah Pak Long tu, keluar es krim Cornetto tuan-tuan. Ini amrul qariqul lil adah ni. Kerana adat kita duk tengok buah nyok, pokok nyok keluar buah nyok. Ayak nyok pula, rasa dia ayak nyok. Tiba-tiba ni belah ayak nyok belah Tanjung Kiri ni keluar ayak madu. Ayak nyok, tapi bila belah jadi madu dalam tu. Hai, amrun qariqul lil adah, kerana mencari adat ni. Tengok pula siapa yang ada dekat tangan dia pada waktu sebut perkara tadi berlaku dekat siapa. Lepas tu perkara mencari adat ni, adatnya tak macam tu. Kebiasaan yang kita tengok dengan takrar, dengan berulang-ulang, bukan macam tu. Tiba-tiba berlaku berasingan daripada yang pengulangan yang kita selalu duk tengok. Api ni selalunya membakar. Bila pegang saja panas. Pegang saja panas. Yang ni dah jadi takrar, adat macam tu. Tiba-tiba berlaku kepada seseorang yang api tidak membakar pada ketika tersebut, malah jadi sejuk pula kepada dia. Seperti yang berlaku pada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, seperti yang berlaku pada Sayyidina Al-Imam Abu Muslim Al-Qawlani radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Muslim Al-Qawlani pernah dibakar oleh Aswad bin tak ingat dah, dia mengaku jadi Nabi. Aswad ni mengaku jadi Nabi pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia orang Yaman. Aswad Al-Ansi kalau tak silap saya. Aswad Ansi ni dia mengaku dia Nabi. Kemudian dia tangkap Sayyidina Abu Muslim Qawlani radhiyallahu anhu, kemudian dia masukkan Abu Muslim Qawlani dalam api. Dia kata, kamu nak mengaku tak saya Nabi? Dia kata, tak, saya tak mengaku. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi dah selepas. Kan untuk masuk dalam api. Dia kata, dia masuk. Dia berjalan dalam api tadi, baju pun tak terbakar. Keluar macam tu. Terkejut Pak Long ni. Dia pun tak berani masuk. Kalau kamu Nabi, kamu lah masuk tengok. Dia masuk dan dia kemudian keluar. Ni pergi karamat pula ni. Dia pergi karamat. Kemudian dia pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buat apa waktu tu? Sayyidina Umar bangun sambut dia, memuliakan Sayyidina Abu Muslim Qawlani, dipeluknya beliau. Dan apa kata Sayyidina Umar? Alhamdulillah, saya sempat bertemu dengan orang yang diberikan oleh Allah kelebihan seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak murid Sayyidina Umar yang Allah Ta'ala bagi macam tu kepada beliau. Ini saya kita akan masuk. Ini amrun qariqul lil adah juga, perkara mencari adat. Nak tengok kepada siapa perkara mencari adat ni? Kalau kita sebut semua perkara mencari adat macam tu saja, akan termasuk banyak benda. Sebab tu kata Imam Nabhani rahimahullah, untuk ingat yang ni insya-Allah selesai. Masalah. Al-Imam Al-Allamah Khadi Yusuf Nabhani rahimahullah menyebutkan tentang aqsam al-qariqu as-sittah. Perkara mencari adat yang ada 6 perkara mencari adat yang disebut oleh orang biasa, yang kita selalu duduk dengar dalam kitab-kitab. Apa dia? Idza ma ra'aital amra yaqruqu adatan. Kalau kamu melihat sesuatu perkara tadi mencari adat, fa mu'jizatun in min nabiyyin lana sadar. Itu adalah mukjizat kalau ianya daripada nabi. Keluar daripada nabi maka dia dipanggil mukjizat. Ini perkara mencari adat daripada nabi dipanggil mukjizat. Wa in bana minhu qabla wasfi nubuwatin. Tapi kalau kata perkara mencari adat tersebut jelas dilihat sebelum dia menjadi nabi, fal irhasa sammihi tatba'il qauma fil athar, maka dipanggil dia dengan panggilan irhas.
Ingatlah ada dua dah istilah kita tahu malam ni, iaitu yang pertama mukjizat yang disandar kepada Nabi, yang kedua dipanggil irhasat ataupun irhas. Irhas apa dia? Irhas alif al-irhas, alif lam ra ha bulat alif sa, irhas. Irhas apa dia? Perkara mencari adat yang berlaku kepada sebelum seseorang tadi jadi nabi. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu umur 12 tahun dalam perjalanan ke Syam, ke Busra bersama dengan Sayyidina Abi Talib, datuk bapa saudara beliau. Dalam perjalanan tadi apa yang berlaku? Sampai dekat dengan Bahira Rahib, tempat Bahira Rahib yang mana Yahudi, Rahib Kristian, yang tengok Rasulullah duduk di bawah pokok, kemudian nampak pokok melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pokok tadi tidak akan duduk melainkan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi akan duduk bawah pokok tu. Alhamdulillah saya sampai dah di pokok tu di Jordan. Pokok tu sampai dah hidup. Nah, dipanggil syajarah Buqai'awiyah. Pokok ni pokok yang satu-satunya ada di tengah-tengah padang pasir yang kosong, kering kontang. Di pokok tu dia ada. Musim sejuk dia luruh, musim panas dia ada daun. Nah, musim panas dia ada daun. Bila saya tengok pokok tu teringat kata ish. Dan ulama-ulama semua pergi tempat tu. Bukan pergi sebuah pokok, pergi duduk di bawah pokok tu. Dengan Nabi pernah duduk di bawah pokok tu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu kalau dalam perjalanan balik daripada Mekah ke Madinah, dekat dengan kawasan Mina, lah ni tak tahu dekat mana ada tempat tu, kita pun tak tahu lah. Ada satu pokok yang beliau selalu akan singgah di bawah pokok tu. Hadis ni disebut dalam Muwatta' Imam Malik. Hadis ni ada sebut dalam Muwatta'. Jadi bila dia singgah bawah pokok tu, anak murid tanya, wahai Imam Abdullah bin Umar, nah, kenapa kamu selalu singgah bawah pokok ni? Kata beliau, saya pernah tengok Nabi singgah di bawah pokok ni. Itu satu. Yang kedua, Nabi bagi tahu di bawah pokok ni pernah disinggahi oleh 300 orang Nabi alaihi wassalam. Pokok tu tak tahu kat mana. Asal Saudi cabut buang lah pokok tu. Pokok tu memang suka cabut. Pantang dia tengok apa sikit, dia petau. Dia tengok ni cabut tu. Takut orang buat syirik, dia kata, syirik kok mana? Takat ni tak ada lagi lah orang yang pergi sembah. Kita ni buruk sangka sangat dengan umat Nabi Muhammad ni. Tak buruk sangka buat apa dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita pergi ke makam para wali Allah Taala, baca doa, tawassul dengan para wali. Ni dia anggap bid'ah, syirik dan sebagainya. Apa benda ni? Kalau tak tahu tanya, mengaji. Jangan terus hukum. Benda yang sepatutnya maksudnya disebut dan dibahas oleh para ulama dengan tuntas dengan masalah tersebut, tiba-tiba dah jadi polemik dan akhirnya membid'ah, mensyirikkan orang dengan sebab dia tak faham. Mana boleh macam tu? Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Nak hukum sesuatu kena faham tasawur dia dulu. Far'un 'an tasawwurih, maksudnya tasawur dulu baru hukum. Gambar dulu, kena tahu dulu mana satu yang dia punya maudhu', mana satu mahmul. Nah, tahu maudhu' mahmul dia. Mana satu subjek, mana satu predikat. Apa dia subjek predikat pula? Saya tahu nak syarah lah. Tu cakap tu ialah atau tahu yang tu dulu. Nisbah di antara dua tu baru tak hukum. Faham? Macam mana kita nak hukum kata api itu panas? Api panas. Nah, api itu maudhu', panas tu mahmul. Nisbah antara api dengan maudhu' dengan mahmul, nak nisbah kata ni adalah nisbah yang benar. Nah, maka kena ada tasawur dulu. Kena tasawur dulu api itu apa dia, tasawur dulu panas itu apa dia, baru boleh tak hukum. Tengok, oh nampak betul, tajribah, pengalaman api memang panas, jadi tahulah hukum dia betul. Jadi hukmu 'ala syai', nak hukum kepada api itu panas, far'un 'an tasawwurihi, furu' daripada tasawur kedua perkara tersebut. Kena tahu dulu api itu apa dia, panas itu apa dia. Ni hak tu pun tak faham. Tak tahu dah tuan-tuan faham ke tak yang saya duk syarah tadi ni. Tuan-tuan tak faham, tak apa tu lah. Orang-orang bagi dengar, oh rupanya ada lah predikat dengan subjek, predikat, kemudian maudhu' dengan mahmul. Mantik nah. Itu mantik lah tu, itu mantik. Itu kata ulama, man lam ya'rifil mantiq la thiqata bi'ilmi. Siapa tak tahu mantik,
maka tidak thiqah dengan ilmunya. Ilmunya tidak boleh dipercayai kalau dia tak tahu mantik. Tamam? Patah balik. Jadi saya singgah di bawah pokok tu, tengok pokok tersebut, ajaib. Saya fikir apa dia waktu tu. Saya kata pokok ni, saya tanya dekat ada tuan hak jaga pokok tu. Dia ada dekat rumah dekat Arab Badui. Keluarga dia memang jaga pokok tu. Takut orang buat jahat dan sebagainya, takut orang pergi tebang kan. Mereka akan jaga. Kerajaan bagi amanah dekat mereka untuk jaga. Jadi kata mereka, saya tanya, dulu ada banyak pokok ke kawasan ni ke pokok ni saja? Kita dulu ada banyak pokok, sekarang semua dah mati, kecuali pokok ni saja. Nah, berkat Nabi SAW. Saya kata, kalaulah Nabi singgah di bawah pokok tadi hanya sekali saja, menyebabkan pokok tu sampai sekarang wujud, bagaimana kalau Nabi singgah dalam hati kita? InsyaAllah kita akan kekal wujud di dalam hatinya umat Nabi SAW. Nah, sebab tu bagi Nabi ni singgah dalam hati kita. Ya, Nabi ni ingat kita sungguh-sungguh. Macam Nabi ingat kita, banyak selawat kepada Nabi SAW. Banyak selawat, Nabi akan dengar nama kita selalu tiap-tiap hari. Banyak selawat. Maka Nabi kita ni akan ada di hati Nabi SAW. Bila kita ada di hati Nabi dan Nabi ada di hati kita, insya-Allah tak akan yabla. Jasad ni tidak akan hancur. Nah, dikandung tanah kalau kata Nabi bersama dengan kita sentiasa. Jadi patah balik kepada perbahasan kita, irhas benda yang qariqul adah, perkara mencari adat yang diberikan oleh Allah kepada para rasul, kepada para nabi sebelum diutus menjadi nabi. Nah, sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi Nabi SAW seperti yang berlaku pada Nabi Musa AS. Nabi Musa kan diletakkan dalam bekas tanur. Nah, bukan yam bekas ni. Dia letak dalam tanur. Bekas air, bekas apa ni? Oven. Kan mak dia letak dalam oven. Tak perasan pula. Kakaknya balik, pergi pasang api di bawah. Allah. Yang mak duduk di depan ni, duk bercakap dengan tentera waktu tu, tentera Firaun. Kerana Firaun dia letak dah tanda ada tahun tertentu kena bunuh budak. Firaun pun dia cerdik juga, bukan tiap-tiap tahun dia bunuh. Tiap-tiap bunuh sama bila nak ada keturunannya. Takkan ada perempuannya semua. Maka dia letak tahun. Tahun ni bunuh, tahun ni tak bunuh. Nabi Harun AS terkena pada tahun tidak kena bunuh. Lepas tu Nabi Harun sihat, elok, selamat. Nabi Harun abang dan Nabi Musa, jangan terbalik. Nabi Harun abang, Nabi Musa adik. Nabi Musa lahir pada tahun yang disuruh bunuh. Tu ujian waktu tu. Maka siapa-siapa perempuan yang mengandung, Firaun akan hantar tentera untuk pergi cek semua perempuan mengandung di rumah. Cek balik, tengok dengan perubatan zaman tu, tahu kata dalam beberapa bulan lagi akan lahir, maka mereka akan tanda dah ni, tanda dalam buku mereka. Kata ini perempuan ni bulan sekian-sekian dia akan lahir, maka mereka akan main tengok balik. Jadi siapa yang ada anak lelaki, mereka akan ambil. Siapa yang ada anak perempuan, mereka main tengok ada anak perempuan, mereka akan simpan. Mak Nabi Musa AS, ketika datang Nabi kita tentera Firaun mai waktu dah dia lahir dah, maka tanya, mana anak? Anak saya mati, kata dia. Anak saya mati, lahir mati. Apa bukti dia? Nak mati kan, nak bukti apa? Dia kata mati lah. Tak ada. Dia letak dalam oven. Si anak perempuan dia balik, kakak Nabi Musa AS keluar pergi ke pasar, balik nak pasang roti, nak masak roti. Bila nak masak roti, pergi pasang dah api siap-siap bagi panah oven. Oven zaman tu lah buat daripada apa ni, daripada tanah liat tu. Nabi Musa duduk dalam tu. Yang bila mak Nabi Musa dah sembang selesai dah, oven dah keluar asap dah, maka dia keluar terkejut, dia menjerit pada waktu tersebut, kata, kamu buat apa? Adik kamu dalam tu. Buka-buka tengok duk gelap, tak ada apa. Ada irhas. Ini irhasat. Itu bukan mukjizat, itu irhas. Tamam? Nabi Allah Allahumma salli ala sayyidina Nabi Musa tarik janggut Firaun sampai nak keluar otak-otak dia. Kuat Nabi Musa AS, tarik janggutnya pun. Tu baru tarik janggut kalau debu penumbuk, mampu dah Firaun tu. Tarik janggut dia dia kata boleh tahan. Teruknya sakit dia kata. Baru tarik janggut. Dia panggil apa? Irhas. Irhas. Yang Allah Taala bagi. Dilayarkan dalam bekas kecil. Dan kemudian masuk ke sungai Nil.
sampai ke rumah Firaun. Nah, dan sampai dalam istana pula tu. Duduk pula di celah pokok dengan air. Sebab tu dipanggil Musa. Mu bermakna al-miyah, air. Sa atau sya, asalnya sya. Sya bermakna syajarah. Musa ay al-ma' wa syajarah. Betul Nabi Musa namanya Musa. Karena dia duduk di antara pokok dengan air, maka dipanggil Musa dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Yahudi, dan ditukar dalam bahasa Arab jadi Musa alaihi salam. Itu irhas. Banyaklah nabi-nabi yang pada kecil ketika dilihatkan sedemikian maka dipanggil irhasa. Ini disebut yang kedua. Yang ketiga apa dia? Wa in jaa yawman min waliyin fa innahul karamatu fit tahqiqi inda dhawin nazar. Tapi kalau datang pada satu hari yang kamu lihat berlaku kepada wali, maka ianya dipanggil karamah. Faham tak? Nabi ada dua istilah. Ketika jadi nabi, berlaku perkara mencari adat, dipanggil mukjizat. Berlaku sebelum jadi nabi, dipanggil irhas. Tamam? Berlaku kepada wali, perkara mencari adat, maka dipanggil apa dia? Karamah. Karamah. Nah? Baik, yang keempat, wa in kana min ba'dil awami suduruhu fakannuhu haqqan bil ma'unati washtahar. Tapi kalau berlaku kepada orang yang awam, orang biasa, awam biasa, bukan awam, nah awam tukang berenang, macam awam, nah kalau awam tukang kenang, nah perenang maksudnya. Jadi kalau berlaku kepada orang awam biasa, macam kita, orang awam, orang biasa, kita ni bukan orang soleh sangat pun, bukan wali Allah Ta'ala, Nabi lebih lagi lah, kita mengaku Nabi pula kan. Tak Nabi tak lah, wali pun tidak, nak kata orang soleh pun tidak, nak kata karamat tak. Tapi bila naik kereta ada sekali aksiden, hancur kereta ni, total loss, tapi dia terkeluar duduk kat tepi rejeh belak. Terdia orang pelik kata, hai patutnya mati ni. Noh, saya pun tak tahu macam nak boleh tepi. Habis tu dia nak kata macam mana, dia orang biasa je, semayang 5 waktu alhamdulillah, jaga, nah, baik dengan mak ayah, nah, selalu bulan-bulan tak tinggal bagi duit dekat mak, dekat ayah, nah, apa lagi buat baik dengan orang kampung. Dia bukan orang alim, dia orang biasa, orang baik, orang soleh maksudnya orang yang apa ni, dilihat dengan kebaikan yang dia lakukan, soleh lah. Dia bukan wali Allah Ta'ala, bukan apa semua, dan dia tahu diri dia siapa, maka tu dipanggil apa tadi? Perkara tu mencari adat tak? Mencari adat tu kereta total loss, hancur, kena tolak dengan steamroll, nah, tapi dia duduk sebelah dan dia tak ada apa. Ini dipanggil ma'unah. Ini istilah dia ma'unah. Lepas tu kalau berlaku kepada orang awam, benda yang mencari adat, tak payahlah panggil tu karamat. Dia tahu ni keramat ni, dia ni wali apa. Kita beritahu dia orang biasa, duk pergi tangkap burung titir, dia kata tengok, tapi solat tak tinggal. Kerja duk masuk hutan, tangkap, pergi tembak kijang, tembak belanduk, lepas tu balik pergi masjid, semayang 5 waktu, balik rumah, tak ada duk mengajak, tak ada apa lah. Duk rumah macam biasa. Bini dia kata kat rumah macam biasa, saya sebelum tidur macam doa, betul tidur. Hak tu lah. Nak kata dia wali, saya kenal dia bukan wali ni. Nah, tak tahu nak panggil apa, tak tahu lah, tapi bagus lah, tak ada lalu kata aku orang apa semua kali tu. Hak tu ya kebaikan dia. Nah, kita panggil apa tu? Ma'unah. Bantuan Allah Ta'ala, panggil ma'unah, tu istilah ma'unah. Nah, ini bukan ma'unah yang itu ni. Wa min fasiqin in kana wifqa muradihi yusamma bil istidraji fi ma qad istaqar. Dan kalau berlaku kepada fasik pula, kalau dia muwafaqah dengan apa kehendak dia, dengan kehendak yang dia berlaku tadi, berlaku sungguh, maka tu dipanggil istidraj. Kalau berlaku pada orang yang fasik, yang lazim dengan melakukan dosa, kemudian berlaku dengan apa yang dia kehendak. Contohnya, dia ni orang memang ahli dosa, fasik, ahli fasik, nah, keluar dengan anak dara orang, kacau apa semua kali. Lepas tu dia lagi minum arak tak berhenti-henti, kaki tak judi, nah, taman tempat tikam dia tak pi, semua dia pi. Ada kedai baru dia pergi try, tengok pantang sikit orang aksiden, nombor telefon, nah, nombor hak tu dia tengok dulu, berapa 4 nombor ke 3, macam nak pergi tikam pantang aksiden sikit, macam nak pergi tanya hak tu ya, kilometer berapa pula, kalau dah nombor orang dah ambil, kilometer berapa pula, tanya macam tu kan. Lepas tu kerja duk pergi menurun semua kali ni,
Tengok-tengok ada sekali tu dia, kalau apa yang dia nak dia dapat. Nak apa pun dapat. Dia kata, ish, setakat ni saya duk buat kerja-kerja jahat macam ni, tak pernah lagi lah Allah Ta'ala tolak permintaan saya ni. Nah, nampak macam kan kemah ni, kena buat selalu, dia kata. Ni jadi macam mana ni? Khariqul adah tak? Ya, khariqul adah, sebab dia duk buat selalu jadi, tak pernah tak jadi. Maka dia dipanggil istidraj. Tamam? Istidraj ni dibuat oleh Allah kepada seseorang untuk menjauhkan seorang tadi daripada Allah. Nah, kalau orang ni dia ahli maksiat, tiba-tiba dapat apa yang dia ingin walaupun duk buat maksiat, maka dia kena sedar waktu tu Allah Ta'ala nak menjauhkan dia daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tamam? Yang keempat, wa illa fayud'a bil ihanati 'indahum wa qad tammatil aqsamu 'inda alladhi ikhtabar. Tapi kalau kata dia tidak dapat apa yang dia nak lakukan, dia nak suatu jadi macam ni tapi tiba-tiba berlaku terbalik, maka itu dipanggil ihanah pula kepada orang yang fasik. Contohnya seperti yang berlaku kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah lah, jangan baca Musailamah. Siapa baca Musailamah, kata guru saya Syekh Jamal Faruq, siapa yang baca Musailimah dengan Musailamah, fahuwal kadzabu minal Musailimah, maka dia lebih penipu daripada Musailimah. Jadi jangan silap baca. Tutup guru, ustaz-ustaz pun jangan sama silap baca. Tak hidup pergi baca Musailamah pula. Musailamatul Kadzdzab, dia lebih kadzdzab daripada Musailamah, sebab namanya Musailimah bukan Musailamah. Kami pernah baca dalam kelas, kemudian ada seorang ni dalam kelas Syekh Ahmad Mamduh di Darul Ifta Misriyah, dalam di Pejabat Fatwa Mesir, tengah duk baca tu, kemudian ada seorang doktor ni tanya kepada Syekh Ahmad, nak baca Musailimah ni macam mana Syekh? Sebab dengar Syekh baca Musailimah, nak baca Musailimah kan Musailamah, mana satu yang betul? Ni Arab tanya. Dan Syekh kata, aku dengar masyayikh sebut macam tu, aku sebut macam tu. Syekh kata, Syekh Ahmad kata macam tu lah, aku dengar masyayikh sebut. Lepas tu saya pun sambung, saya kata, Syekh, saya pernah dengar Syekh Jamal sebut, siapa yang baca Musailimah dengan Musailamah, maka dia akzab minal Musailimah, maka dia lebih penipu daripada Musailimah. Syekh Ahmad gelak. Syekh Ahmad, sebab Syekh Ahmad guru saya ni kenal dengan Syekh Jamal Faruq. Syekh Jamal Faruq guru saya juga dalam akidah. Kata Syekh Jamal ni orang ni lawak, suka melawak. Cerita dia melawak memang luar biasa. Tutup dia kalau duduk dalam majlis dengan tutup Syekh, dia tukang buat lawak. Orang ni semua pakai gelak, Syekh semua pakai gelak. Lawak dia memang lain macam. Memang ada lawak, mesti ada ilmu. Lawak dia tak bukan lawak kosong, tapi lawak dia tu ada manfaat. Dia kata siapa yang baca nama tak betul tadi ni, maka dia lebih penipu daripada Musailimah. Syekh kata, Syekh Jamal lawak, dia kata. Tapi dia ambil mana? Dia kata. Maka pakat cari, buka kitab. Buka kitab cari. Saya pun buka juga cari dalam kitab. Jumpa dalam Mawahib Laduniyah, karangan Al-Imam Qustullani. Imam Qustullani letakkan baris. Musailimah, dia kata dengan kasrahkan lam, bukan fatahkan lam seperti yang dibaca oleh kebanyakan orang. Syekh Ahmad kata, alhamdulillah, jumpa juga akhirnya dalam kitab. Dan apa ni, orang panggil apa, kita punya, orang panggil apa, kita boleh baca dan tahu hari ini kerana sebab apa ni, dia sebut saya lah, sebab dia yang tolong bagi tahu. Dan dengan tambah pula lawak daripada Syekh Jamal Faruq, siapa yang baca nama dia tak betul dengan Musailamah, maka dia lebih penipu daripada Musailimah. Baca Musailimah lah, jangan baca Musailamah pasti pernah betul kan. Orang Tanjung Kiri ni yang pertama tahu ni, orang lain tak tahu ni. Orang Pedu pun tak tahu ni. Lepas ni orang tahu dah. Kalau orang Tanjung Kiri, kalau pergi mana-mana dengar orang baca Musailamah, dia tak betul ni. Yang betulnya Musailimah. Pergi tegak, Ustaz, yang betulnya Musailimah tak betul. Ada dalam Mawahibul Laduniyah, karangan Imam Qustullani, walaupun dia tak pernah baca kan. Dengar saya sebut baik. Musailimah ini diberi ihanah oleh Allah. Dia mengaku dia Nabi. Dia pernah jumpa Nabi, pergi jumpa dengan Nabi SAW, sampai depan Nabi, dia duduk rasa, kalau aku jadi Nabi kan syok. Jenis tu. Dia tengok Nabi orang muliakan dan sebagainya, dia pun teringin nak kena mulia agak. Dia kata, tak boleh ni. Tapi masa salam dengan Nabi, Nabi dah tahu dah, kata ini orang kurang ajar. Nabi dah tahu dah, kata ini orang yang biadab. Sebab dia minta kepada Nabi dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dia minta ke Nabi, boleh tak bagi kat aku dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kat kamu? Nabi kata, dia ni memang biadab betul kan? Dia minta kenabian dan Nabi tolak pada waktu tersebut, dan dia balik. Ajaibnya Musailimah ni bukan orang biasa, sebab dia boleh tumpul tentera.
Dia ada kelompok dia, ketumbukan dia yang besar untuk ikut di bawah pimpinan dia. Dia bukan orang kecil. Nah, dia bukan orang lekeh-lekeh lah, sebab dia boleh ada pengikut. Sakan. Nah, hebat orang ni. Sampai ada boleh ada pengikut ramai ni kira sakan lah. Dan siapa dia punya penasihat dia? Penasihat dia adalah salah seorang daripada orang yang murtad di kalangan sahabat Nabi. Pernah jadi sahabat Nabi, kemudian murtad. Pergi jadi penasihat Musailimah, punya bengong punya, ya Allah. Dan mati dalam kafir. Pernah jadi pengikut Musailimah, na'udzubillah min dzalik. Ini pernah jadi, ni orang-orang yang pernah jadi macam ni biasanya orang yang hatinya munafik sebenarnya. Dia bukan sahabat pun, dia dah munafik daripada awal lagi. Cuma dia masuk di celah para sahabat, seolah dia mengaku sahabat. Akhirnya dia keluar, dia pergi duduk dengan Musailimah. Dia yang tolong abang kat Musailimah, benda apa nak kena buat? Musailimah duk tanya dia, nak kena buat apa ni? Nah, Nabi Muhammad tu buat apa? Kata Nabi Muhammad, kalau kata ada budak-budak kecil baru beranak, dia akan bawa api dekat dia lah. Dia akan tahnik. Tahnik tu apa dia? Tanya pula. Bodoh, sampai tak erti apa ni. Tapi mengaku Nabi. Tahnik apa dia? Tahnik. Tahnik dia kata ambil kurma, buah dalam mulut, lepas tu buah dalam mulut budak tu. Oh, macam tu dia kata. Buat pengumuman dia kata. Buat pengumuman. Dia pun buat pengumuman. Siapa-siapa pengikut dia yang ada anak-anak kecil yang nak tahnik, boleh main dekat Nabi kita, Musailimah. Bawa lah pok tu pun anak-anak mereka. Pakat kena tahnik Nabi. Hak dan kena tahnik dengan dia, semua tak boleh sebut roh-roh. Jadi roh. Nak sebut roh ya lah. Nah? Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh sebut roh, tak boleh. Lidah jadi pendek kerana dia tahnik. Yang dia tak dan tahnik, dia sapu kepala, botak sampai ketua. Ni dipanggil apa ni? Ni panggil ihanah. Ni ihanah. Nah. Jadi juga khariqul adah juga tu. Hai, khariqul adah tu pegang kepala orang tak tumbuh rambut. Hai, sakan tu. Tapi terbalik dengan apa yang dia nak. Dia nak orang tu jadi berkat, rupanya jadi tak berkat. Nah, jadi juga. Tapi jadi terbalik. Dia pernah sekali dengar Nabi pernah ludah dalam air telaga. Ada seorang perempuan daripada Bani Hanafiyah pergi jumpa dengan Nabi SAW bawa air. Dan dia kata, ya Rasulullah, kebun saya tak turun hujan. Air kering dalam telaga kampung saya, di dalam kebun saya. Orang lain semua buah tumbuh dengan elok. Kampung saya, dalam kebun saya tak ada air. Macam mana nak buat ya Rasulullah? Nabi ambil air, kemudian Nabi ludah. Kemudian Nabi kata, pergi tuang air ni dalam telaga kebun kamu. Dituang dalam telaga tadi, keluar air, melimpah ruah. Sampai subur kampung, kebun perempuan tersebut. Musailimah dengar cerita tu. Dia kata, oh, dia buat macam tu lah. Dia pun pergi kat kebun tu. Tengok taman telaga, ludah telaga, kering. Ludah dan telaga, kering telaga. Pelik tu. Kita kalau ludah dan telaga, payahlah nak kering ni. Kalau ludah kering tu maksudnya jadi apa? Khariqul adah. Tapi berlaku terbalik. Jadi ihanah. Ihanah berarti penghinaan yang Allah Ta'ala bagi. Nabi pernah panggil Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Ali pernah kena ramat, sakit mata katarak yang teruk sampai tak boleh buka mata. Tarik mata penuh dan kemudian jadi orang panggil pada selaput pada mata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam wa karramallahu wajhah. Dan itu dalam satu peperangan. Dan Nabi tanya, mana Ali? Sebab Nabi SAW beritahu kata esok yang akan buka pintu Khaybar. Pintu Khaybar ni besar. Pintu dia kena angkat lebih kurang dalam berapa ratus orang pintu tu. Besar pintu dia punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pintu gerbang Khaybar. Dan pintu gerbang kalau tuan-tuan tengok orang zaman dulu kan jenis cerita Cina tu yang ada dia punya besi tu. Pintu besar. Pintu tu Nabi kata esok yang akan buka pintu tersebut adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Sahabat semua angkat kepala. Siapa dia? Nah, dia kot, depa lah kot. Semua pakat rasa diri mereka masing-masing. Tiba-tiba Nabi tanya, aina Ali? Mana Sayyidina Ali? Pada Sayyidina Ali sakit mata ya Rasulullah. Duduk dalam kemah, tak ada nak keluar. Nabi kata panggil dia mai. Nabi panggil dia mai, dan Nabi buat apa? Nabi kata, kamu sakit mata? Dia kata, ya Rasulullah. Nabi ludah mata dia. Ludah mata, lega waktu tu juga kata Sayyidina Ali. Dan mata tu lebih terang daripada mata yang tak diludah. Nah, ada satu riwayat yang saya pernah dengar, mata tadi boleh melihat pada waktu malam seperti waktu siang.
Jadatul Slang. Betul. Sayyidina Ali pun ada kelebihan yang luar biasa. Sayyidina Ali ni Allah Ta'ala bagi kepada dia, badan dia waktu musim sejuk boleh pakai baju musim panah, dan waktu musim panah boleh pakai baju musim sejuk. Orang musim panah pakai baju pagoda, dia musim panah pakai baju hak berpelapis, duduk relax tapi sejuk. Nah, tak ada masalah apa. Ni bukan wak doyok. Dia kata aku yang pakai, hampa yang panah. Ha, tu bukan dia. Kenapa aku yang pakai, hampa yang panah? Dah, ni memang dia tak panah pun, relax, tenang, tak ada masalah. Ha? Musim sejuk pula orang pakai baju berlapis-lapis, dia pakai baju pagoda. Sejuk ni bukan main kalau Arab ni, entah sampai ke tulang. Dia macam biasa pakai baju pagoda, tak ada apa. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada dia, badan dia boleh untuk mana-mana zaman, tak ada masalah. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, bila sampai kat Nabi, Nabi ludah mata dia, lega waktu tu juga. Ini apa dia? Mukjizah. Tapi berlaku kepada Musailimah, bila dia dengar cerita tu, dia pun ada anak murid dia seorang jadi macam tu juga. Dia kata, ha, elok, mai. Dia pun nak tunjuk juga, dia ludah, buta terus balong tu. Terbalik. Daripada kawan tu mula-mula sakit mata sikit je, jadi buta, bankrupt balong. Nah, habis tak ada apa, mata buta sebelah. Nabi SAW ni 6 perkara. Jadi ingat nah, mukjizah, irhas, ma'unah, karamah, ihanah, istidraj. 6. Untuk ingat 6 ni, semua perkara ni qadrul mushtarak dia apa dia? Mana pergabungan antara semua tadi? Amrun qariqun lil adah. Semua perkara mencari adat. Tapi yang beza di siapa? Siapa yang tangan siapa yang keluar benda tersebut? Kalau keluar daripada Nabi, maka dipanggil mukjizat. Kalau keluar sebelum dia jadi Nabi, dipanggil irhas. Kalau keluar kepada wali, maka dipanggil karamah. Kalau keluar kepada orang biasa, dipanggil ma'unah. Kalau keluar kepada wali ni orang soleh, wali ni apa ni, arif billah maksudnya. Kalau keluar kepada orang biasa, dipanggil ma'unah. Kalau keluar kepada seorang yang fasik dan berbetulan dengan kehendak dia, maka itu dipanggil istidraj. Kalau tidak berkena dengan apa ni, dengan dia punya anak-anakan saya. Nah, jangan tuan-tuan buat pelik, ni anak-anakan saya. Nah. Apa kalau tak kena dengan yang kehendak dia, maka dia jadi apa? Dia jadi apa? Ihanah. Ingat 6 ni insya-Allah. Saya tadi nak main dalam jalan, nak buatlah syair sikit pasal 6 ni. Tapi tak ada tuan-tuan ni. Kalau tidak saya buat syair dah. Nah, syair tentang 6 dah ni. Insya-Allah balik lagi saya buat. Nak bagi ingat. 6 perbezaan di antara mukjizat, irhas, ma'unah, karamah, lagi istidraj dengan ihanah. Insya-Allah kalau faham yang tu, tamatlah majlis kita malam ni insya-Allah. Saya tak habis lagi ni. Sebab wali tak cerita lagi. Wali banyak lagi tuan-tuan. Semua ni ada dalam kitab Aqidah Nasafiyah. Dia ikut turutan. Tu imam macam nak test saya pula kan. Imam macam nak test saya, nak bagi kata cerita bab Rasul, bab Nabi, bab wali, semua dalam Aqidah Nasafiyah ikut turutan. Dia kata pandai tu imam. Bagi tajuk kat kita tu, memang tak cukup lah malam ni. Saya lupa buat jam. Dah pukul apa dah? Pukul 9 malam dah. Saya minta maaf kalau terlebih terkurang. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dia seronok malam ni. Jarang masjid bagi tajuk macam ni. Selalu masjid duk bagi cerita cinta Rasul, macam mana apa semua kali, tajuk umum. Malam ni bagi tajuk khusus bab akidah tu, bab berkenaan dengan cinta, iaitu berkenaan dengan Rasul, Nabi, dengan satu yang saya tak sempat nak bahas pada malam ni, iaitu berkenaan dengan wali, ta'rif wali dan sebagainya. Cuma saya nak baca sikit kitab yang saya karang berkenaan dengan tauhid, Iqdul Farid, berkenaan dengan Rasul. Apa dia Nabi? Itu sifat-sifat yang wajib bagi para Rasul. Saya ada karang satu kitab tauhid, cuma tak dikeluarkan lagi kitab tadi. Saya nak simpan bagi dia masak elok dulu. Simpan bagi masak, buat keluar. Bila? Allahu'alam. Bahagian kedua ni, bab nubuwat, bab kenabian. Saya sekarang dalam bentuk syair Bahar Rajas, mustafa'ilun, mustafa'ilun, mustafa'ilun. Dah sikit saja baik dia. Kitab ni ada lebih kurang 53 bait. 53 bait syair berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dia sebutan yang saya sebut? Sifat wajib bagi para Rasul itu ada 4, tiada kurang dari itu. Sifat wajib
bagi para rasul itu ada 4, tiada kurang dari itu. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu lagu dia. Jadi kalau kita boleh baca ni, macam kita boleh buat lagu, sifat wajib bagi para rasul itu ada 4, tiada kurang dari itu. Boleh buat lagu. Yang pertama, para rasul itu ismah, yang dikenal juga dengan amanah. Yang pertama, Nabi bersifat dengan ismah. Apa maksud ismah? Maksum bermaksud amanah. Bersifat dengan amanah. Boleh juga terbalik. Yang pertama, para rasul itu amanah, yang dikenal juga dengan ismah. Tak kenal juga tu, sebab tu saya buat balik. Yang kedua, sifat benar tiada dusta. Itu sifat kedua para nabi, yakni benar, tiada dusta, dikurniakan mukjizat dari yang kuasa. Maka benar dengan takrif benar tadilah dibahas oleh ulama pada masalah mukjizat. Nak bukti kata benarnya nabi, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa nabi ini benar. Seolah-olah para nabi ketika mana mereka nak mengucapkan dan menunjukkan mukjizat tadi kepada para umatnya kerana dicabar atau tidak dicabar sekalipun, maka seolah-olah dia nak bagi tahu kepada umat waktu tu, dia nak kata apa? Wahai umatku, bukti kata saya benar adalah apa yang saya sebut ni akan berlaku seperti mana yang kamu nak. Lepas tu umat minta kepada Nabi belah bulan. Nabi belah bulan, jadi terbelah bulan. Sebab tu dipanggil dalam takrif kita baca tadi, salimun anil mu'aradah, terjaga daripada berlakunya pertentangan. Takrif bagi mukjizat. Tak boleh kalau kata kalau kamu Nabi belah bulan. Dia kata baik, saya akan belah bulan. Belah bulan, terbelah bukit. Tunjuk belah bulan yang belah bukit. Sakan tak? Sakan juga, tapi terbalik. Patutnya belah bulan. Dia kata tak, saya silap tadi tunjuk kat bukit pula. Dah, tak boleh. Kami suruh belah bulan, kami belah bukit buat apa? Ataupun salimun minal mu'aradah, kalau kata maksudnya jaga daripada berlaku pertentangan. Bila Nabi ni bagi tahu dekat batu, wahai batu tolong bercakap. Orang kafir kata kalau betul kamu Nabi, bagi batu ni bercakap. Nabi kata wahai batu bercakaplah kamu. Maka batu tu pun bercakap. Tapi batu tu cakap terbalik. Dia kata apa? Kamu penipu. Kamu bukan Nabi. Macam mana? Boleh dipakai tak kalam batu tu? Dipakai kalam batu tu. Karena sya'nul hajar, sifat bagi batu dia tidak bercakap. Tiba-tiba dia bercakap dan dia nafikan pula kenabian orang tadi, maka dibenarkan kalam batu tersebut. Beza dengan orang. Kalau Nabi tu kata datang kepada seorang, dia kata kalau betul kamu Nabi, kamu hidupkan orang mati ni. Maka dia pun hidupkan. Wahai si mati, bangun. Maka orang mati tu bangun. Bila dia bangun, orang mati tu kata apa? Kamu penipu. Baik, nak pakai tak kalam orang mati ni? Tak boleh pakai. Kenapa? Apa beza dia dengan batu tadi? Batu keadaannya tidak bercakap. Tiba-tiba dia bercakap, bercanggah dengan apa yang dia minta, maka dipakai kalam batu. Manusia ada iradah, dia ada kehendak. Kalau dia bercakap dan dia bercanggah dengan apa yang dibuat oleh Nabi, tak boleh pakai kalam dia, kerana kemungkinan dia memilih kufur waktu tersebut, dan dia tidak percaya dengan Nabi SAW. Boleh faham tak? Tuan-tuan? Jadi ni ta'rif ni penting. Salim minal mu'aradah ni sangat penting. Sebab tu ta'rif jami' ma'ani ni sangat penting untuk kita faham. Kalau tak faham yang ni, mengaji dia atau mana pun, duk pening tu. Mai tajuk ni sikit dia pening, tajuk ni sikit dia pening, mai kod ni sikit orang corner sikit dia pening. Tak boleh nak pergi dah jauh. Ada itu benar. Banyak lagi nak syarah ni, tapi cukup dah tu, lagi panjang sangat pula dah. Dan yang ketiga, menyampaikan yang diarah tanpa sembunyi walaupun satu ayat. Yang ketiga, sifat Nabi tidak menyembunyikan walaupun satu ayat. Disampaikan semua perkara, kecuali yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi SAW. Nabi kata ini untuk kamu, tak boleh cerita pada orang. Yang keempat, bijaksana, tiada celak, tiada bodoh, tiada lalai, tiada alpa. Jadi Nabi ahli yang bijaksana, tidak bodoh, tidak lalai dan tidak alpa. Yang ketiga, apa dia? Beradablah dengan mereka semua, moga beroleh syafaatnya di sana. Ada satu sifat harus baginya, yakni bagi Rasul, menjalani kehidupan manusia.
Yang ini kehidupan manusia dijalani oleh para nabi. Ini adalah sifat harus bagi para anbiya alaihi mussalatu wassalam. Asal tiada kekurangan padanya, jadi contoh tauladan buat. Jadi contoh dan tauladan buat kita. Itu dia punya syair berkaitan dengan sifat nabi yang saya letak dalam kitab saya, tajuknya Iqdul Farid fi Manzumatit Tauhid. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki peluang selepas saya syarah kitab tu, nanti kita akan keluar kitab Manzumah Tauhid dalam bahasa Melayu ni, dan kita akan baca nanti insya-Allah. Saya mohon ampun, mohon maaf tak banyak kita dapat syarah malam ni. Apa yang ada saja malam ni kita sempat yang tu saja. Tu pun minta maaf kalau tak tersusun. Pi ke sana sikit, masuk kok ni balik, patah balik kok sana apa semua, minta maaf semua. Saya ni jenis tu. Tak arti nak susun elok-elok, kan? Kecuali kalau tengok ada kitab kat depan, tak apalah. Ni kitab tadi ni buka untuk nak tengok takrif tu tadi saja. Moga-moga tuan-tuan semua dapat ambil manfaat dengan apa yang kita bahas pada malam ni. Terima kasih banyak kepada Tuan Imam, Ayahanda Tuan Imam, kerana sudi bagi peluang pada saya untuk bercakap dan berkenalan dengan orang kampung Tanjung Kiri ini. InsyaAllah ada rezeki peluang kita jumpa lagi. Saya jemput juga pergi ke Zawiyah Nasiriyah di Pedu, kampung Tongplu, ada kampung Pinang, hujung sekali. Ada tiap-tiap hari Jumaat kita ada kelas pengajian. Ustaz kita selalu pergi tiap-tiap minggu pergi ke sana. Ustaz nama apa kan? Lupa. Ustaz Abu selalu pergi. Ustaz Abu dah Mesek ke Ustaz Abu? Ustaz Abu Mesek betul dah pun. Jadi Ustaz Abu selalu pergi ke Pedu sekali. Jadi tuan-tuan saya jemput sekali lah ibu ayah semua ke ke Zawiyah Nasiriyah kuliah duha pada setiap hari Jumaat. Kalau tak ada apa-apa pagi Jumaat tu, kau nak pergi mengaji, kita baca kitab tafsir Nurul Ihsan dengan kitab Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya, kitab tasawuf dengan kitab tafsir. Dua kitab kita baca dah sekarang ni, dah hampir masuk 5 minggu dah, 7 minggu, 8 minggu dah masuk lebih hampir 2 bulan dah kita baca kitab di situ. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita ada rezeki peluang kita jumpa lagi. Saya mohon ampun, mohon maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sandarkan kepada kita yang lemah ni untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Hanyalah Dia sahaja, tidak ada yang lain daripada Dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.